apa benda ni? Aku rasa macam annoyednya. Apa hal kau berlakon macam ni? Okey, di dalam video kali ini, movie yang akan aku gebangkan adalah sebuah movie yang baru saja dilancarkan pada hari semalam, iaitu 2 hari bulan Disember 2021, iaitu movie yang bertajuk Rumah Maduku Berhantu. Okey, movie ini seperti yang korang tahu, siapa yang pernah ada tengok dekat Twitter ataupun dekat mana-mana media sosial, movie ini beberapa minggu yang lepas telah menerima kritikan yang agak hebat jugalah daripada netizen, daripada segi dia punya tajuk dia, segi daripada dia punya poster dia yang agak rasa macam ketinggalan zaman sikit. Aku tak kisah sangat pasal poster semua ni, sebab kadang-kadang orang kata never judge the books by its cover kan. So jangan judge sebuah filem tu daripada poster dia, tapi poster tu adalah satu first impression untuk menarik penonton pergi menonton filem tu dekat program. So ya, kita tak boleh, ada pro and cons lah pasal poster ni. Ianya perlu cantik untuk menarik orang untuk pergi, tapi ianya juga tak melambangkan isi sesebuah filem itu, bagus atau tidak bagus. So ya, aku agak, sebab tu aku tak berapa ambil kisah sangat pasal poster, sesebuah poster filem tu. Dia cantik ke, dia tak cantik ke, aku tolak tepi. Tapi apa yang aku boleh katakan mengenaan dengan cerita Rumah Maduku Berhantu ini, apa yang dibising-bisingkan, diperkatakan oleh netizen, apa yang diramalkan oleh mereka berkaitan dengan filem ini, aku dapat rasakan ya, ramalan dia orang tepat. Menyesal jugalah aku pergi tengok. Cerita Rumah Maduku Berhantu ini dia dibintangi oleh beberapa barisan pelakon yang agak ternama jugalah, yang ada nama dalam industri filem ni kan. Antaranya iaitu watak utama dipegang oleh Azizan Razak. Kemudian dia punya ada heroin Rita Rudaini, Nadia Bryan, Azli Senario, and then ada juga Douglas Lim dan juga Saiful Apek, dan ada juga beberapa lagi watak lain yang menjadi cameo dan juga watak sampingan. So filem ni dia berkisah pasal watak Ali yang dilakonkan oleh Azli. Dia ni suami kepada si Nadia Bryan, Alia tak silap aku nama watak dia. Okey, dalam satu hari tu adalah berlaku satu insiden di mana Alia ni dia nak prank si suami dia, iaitu Ali. Kemudian Ali tersilap sangka, so dia telah terjatuhkan talak 3 secara tak sengaja pada si Alia tu. So nak tak nak si Ali ni dia masih sayang dekat isteri dia, so dia pun pergilah jumpa dengan jabatan agama, minta nasihat dan juga kaunseling, dan nak tak nak dia terpaksa cari pak sanggup lah, ataupun ada yang kata dulu orang panggil apa, Cina buta untuk cari seorang lelaki kahwin dengan isteri dia, and then ceraikan balik isteri dia, dan barulah dia boleh pergi kahwin balik semula dengan dia punya bekas isteri tu. So cari, akhirnya dia terjumpalah watak si Zizan ni yang membawa watak Ahmad Saufi tak silap aku. Si Ahmad Saufi ni pula dia dah ada suami, dia dah ada isteri. Isteri dia yang dilakukan oleh Rita Rudaini lah. Rita Rudaini nama dia aku tak ingat watak dia dalam cerita ni. Kemudian dia ada anak jugalah, anak dia nama Lulu. So adalah beberapa faktor yang menyebabkan tawaran dan juga perjanjian yang dibuat oleh antara si watak Zizan dengan watak Azli ni, dan akhirnya si watak Zizan ni bersetuju untuk berkahwin dengan bekas isteri si Azli ni, dengan syarat perjanjian 1 hari je kahwin, kemudian bercerai. Tapi selepas dia orang kahwin, pada malam pertama tu berlakulah sedikit macam, bukan sedikit lah, berlaku satu kejadian yang mana menyebabkan berlaku konflik, di mana si Zizan terpaksa ataupun tidak boleh untuk menceraikan si Nadia Bryan tu. Dan kemudian cerita ni pun berlanjutan dengan berlakunya beberapa konflik lagi sehinggalah habis tamat cerita ini. Untuk idea asal dan juga konsep cerita Rumah Maduku Berhantu ini, pada pendapat aku ianya adalah sebuah idea cerita yang lapuk, yang mana ianya sangat-sangatlah klise, sebab konsep cerita ataupun idea cerita pasal pak sanggup, Cina buta apa semua ni, ianya dah banyak kali dipaparkan di dalam drama-drama di TV. Ianya tak, orang kata apa untuk ditayangkan di filem pun, aku rasa macam benda ni macam bukanlah satu isu yang besar, bukan satu konsep atau idea yang
dapat menarik perhatian penonton sangat pun untuk dijadikan sebuah filem. So dekat drama dah banyak benda ni, dan tak ada tarikan yang apa ni, yang tambahan tarikan pun dalam cerita ini. Ianya just kisah Pak Sanggup, kemudian diselitkan sedikit horror dan juga komedi. Horror yang tak berapa horror pun, dan komedi yang taklah komedi sangat. So pada pendapat aku, ianya sangat-sangatlah menghampakan untuk idea cerita asal ni. Aku tak rasa ianya sesuai dijadikan sebagai filem. Kalau dijadikan drama pun boleh lah, tapi drama pun ianya dah terlalu banyak. This kind of film, this kind of story macam gini, konsep dia dah terlalu banyak sebelum-sebelum ni. Ianya macam aku dah boleh agak okay, mesti macam ni. So dia punya jalan cerita dia punya tu sangatlah klise. Untuk perjalanan plot cerita ni pula, ya, ini pun ada satu hal. Dia punya perjalanan plot dia sebenarnya just follow the flow je, tak ada masalah. Straight the point dia punya cerita. Kemudian tak adalah macam terloncat-loncat sangat, tapi aku terasa macam cerita dia macam dipotong-potong-potong. Dia bukan dipotong-potong pasal apa tau, tapi pasal dia punya transition scene. Kebanyakan dalam filem ni, dia punya transition scene sangatlah tak kemas. Kemudian dia macam satu scene ni tiba-tiba plop, cut, terus masuk scene baru. Macam okay, senangnya macam kau shoot filem banyak-banyak scene kan, kemudian kau just okay, cut paste, susun, okay, rendering jadi satu filem. Aku rasa macam lama ai. Dia punya transition antara scene tu sangat-sangat tak kemas. Kemudian aku tak suka juga bila dia gunakan macam dia suka buat efek laju tau. Dia fast forward kan watak tu, macam contohnya turun tangga ataupun naik tangga, laju. Benda tu macam yes, comical, nampak macam komedi, tapi dia macam aku macam dia menjatuhkan standard cerita tu lah. Dia macam aku tengok, alamak ai, this kind of effect dulu boleh lah, 10-20 tahun dulu boleh, tapi sekarang aku macam still pakai macam gini. Kalau kat drama aku tak kisah, tapi dia pasang, dia tunjukkan di filem macam oh my god. Seterusnya, watak dan juga lakonan di dalam filem Rumah Madaku Berhantu ni. Okey, lakonan si watak utama Zizan Razak, aku sangat-sangat annoying. Sorry, aku mohon maaf sangat-sangat kepada Zizan Razak. Okey, aku sedar Zizan Razak ni dia seorang yang dia mudah overacting, dia bukan mudah overacting, dia macam mudah merapu tau dalam sesuatu. Kalau dia mengacara ke, dia berlakon ke, kadang dia suka merapu yang sangat annoyed tau. Antara contohnya bila dia mengacarkan AF dulu, aku rasa macam oh my god, what's this punya kind kan. Tapi kalau dia diberikan skrip ataupun guide dalam sebuah filem tu dengan baik, dia boleh jadi okey. Macam contohnya cerita Abang Nur Fadil. Dia pun dalam cerita tu dia bawa watak yang lawak, bawa watak yang gila-gila, yang merapu juga, tapi dia punya merapu tu tak annoyed tau. Dia okey, dia macam dikawal, terikut dengan skrip cerita watak Abang Nur Fadil tu. Tapi dalam watak Ahmad Sofi dalam cerita Rumah Madaku Berhantu ni, dia macam aku tak tahu dia punya skrip tak guides dia punya watak ke, ataupun memang skrip dia nakkan dia macam itu. Aku rasa macam dia meraban gila berlakon dalam cerita ni. Kemudian dengan dia, aku benci betul dengan dia punya scene awal-awal masa dia pergi cari Mr. Wong tu, dengan intonasi panggil Mr. Wong. Aku macam apa benda ni? Aku rasa macam annoyednya, apa hal kau berlakon macam ni? Aku masa tu aku dah geram dah. Lepas tu dia watak Nadia Bayan. Watak Nadia Bayan pun biasa-biasa je. Dia macam ala-ala menggoda-goda itu. Kemudian Azli Senaga punya watak pun dia macam gitulah, lebih kurang sikit macam Zizan. Dia macam nak hampir ke merapu, tapi sebabkan dia still taklah banyak sangat screen time dia, so quite okay lah, dia taklah sampai merapu sangat. Kemudian Rita Gudaini pula, dia punya lakonan just okay, tapi aku ada sikit masalah dengan dia punya intonasi suara di dalam tu. Aku tak tahu speaker wayang ataupun memang dia punya problem editing buat suara ke, dia macam pitch tinggi sangat dia punya. Ya, aku tahu dia bawa lorat anak mami ke, anak lorat utara ke apa kan, tapi dia punya pitch sangat tinggi lah bila dia bercakap. So aku macam macam itu sepanjang bila setiap kali Rita Gudaini punya watak berdialog.
Kemudian watak Saiful Apek dalam cerita ni dia just macam cameo aja, dia tak banyak, dia scene ujung-ujung jadi sikit-sikit. Dia punya watak pun tak memberikan impak dalam filem ni. Dia adalah ada sikit lah, macam mula-mula tu masuk tu macam dia lawak sikit, tapi disebabkan lawak dia tu diulang-ulangkan banyak kali, so aku rasa macam annoyed macam meh. So maka keseluruhan untuk cerita Rumah Madu Kubur Hantu ini adalah sebanyak 1.08 per 5, ataupun daripada segi persentasenya adalah sebanyak 21.6% sahaja. Confirm cerita ini teka-teki dalam filem yang gagal. Okey, aku bagi markah dia lebih rendah berbanding cerita Budak Kripto sebelum ni. Budak Kripto aku bagi 25%. Cerita ni dah aku bagi 21.6%. Tapi actually Budak Kripto tu teruk tau. Actually sama-sama teruk. Dan aku rasa Budak Kripto tu pun boleh lebih teruk daripada berbanding cerita Rumah Madu Kubur Hantu ni. Tapi kenapa aku bagi Rumah Madu Kubur Hantu ni lebih rendah? Makanya sebab ianya ada pelakon, dibagi si pelakon yang agak ternama. Kemudian dia punya production dia pun agak besar di belakang dia kan. Kemudian dia punya modal pun aku rasa mesti lebih besar berbanding Budak Kripto punya modal. So aku expect dia patutnya lebih bagus lah berbanding Budak Kripto. Tapi itulah, sebabkan banyak dia punya idea konsep cerita tu hancur. So that's why dia punya markah lebih rendah berbanding Budak Kripto. Tapi daripada segi visual, aku lupa nak beritahu tadi, daripada segi visual, gambar untuk cerita ini lebih cantik berbanding Budak Kripto. Jauh lebih cantik. Dia punya gambar tu okey. Kamera yang dia pakai tu quite nice lah. Maksudnya bukannya kamera yang murah, bukan kamera lama. Macam Budak Kripto tu kita nampak dia macam pakai kamera lama sikit kan. Okey. So untuk visual okey, aku boleh puji lah. Tapi dia on par je lah. Dia tak ada bagi sinematografi yang cantik, shot apa yang cantik semua tak berapa ada. Cuma dia punya gambar tu clear, color grading dia cantik, kita menonton tu tak sakit mata, tak rasa rimas. Okay, nice. Cerita Rumah Madu Kubur Hantu ni, dia punya genre dia adalah cerita komedi seram. Okay, aku faham komedi seram, cerita yang ringan, cerita yang tak bawa apa orang kata, bukanlah sebuah naskah yang berat. So aku pergi menonton kat wayang dengan expectation yang rendah, dengan expectation yang aku anggap ini adalah cerita yang ringan, cerita yang untuk aku duduk santai, gelak ketawa, ada komedi, aku gelak. Aku tak nak malas nak fikir. Aku tak expect dia bukanlah cerita yang macam berat, cerita yang perlu kita berfikir kan. Aku pergi menonton ni macam aku expect macam masa aku pergi tengok cerita Gila Baby, cerita CEO, cerita Busut Bonang. Cerita yang aku duduk, aku boleh ketawa. Even ada part yang tak berapa best, tapi still ada beberapa part yang aku boleh duduk, oh okay, gelak dengan jujur lah. Untuk cerita Rumah Madu Kubur Hantu ni, secara jujurnya aku mengaku kat sini, ianya mengambil masa 30 minit tau. Daripada start movie sampailah minit ke 30 macam tu, barulah aku tergelak kecil. Bukan gelak pun, aku macam macam tu je. Kau bayangkan, sebuah cerita komedi tapi ianya mengambil masa 30 minit baru aku boleh tergelak kecil. Aku rasa macam serius lah aku cerita komedi macam ni. Aku tak tahu lah, maybe aku ni agak sense of humor aku dah sedikit berkurang ke apa, aku tak tahulah kan. Tapi ya, dia ada tunjuk lawak, tapi lawak tu adalah lawak yang aku dah nampak sebelum ni dekat dalam, di luar dah dibuat oleh banyak orang. Dan lawak-lawak permulaan tu banyak sangat lawak-lawak double meaning yang ada unsur-unsur lucah. Aku macam, apa benda ni? Bila aku tengok dia buat lawak tu macam benda tu macam lawak. Kau tengok cerita Mak Tudung, cerita Kahwin 5 dulu tau, kau rasa macam oh my god, annoyednya. Sekarang kau zaman 2021 kau masih buat lawak double meaning lucah macam tu. And then aku tak sure dia punya rating tayangan dia umum ke apa, tapi aku rasa tayangan dia umum ni. Tapi itulah, aku tak rasa ianya boleh untuk umum. Aku rasa ianya perlu PG-13 lah at least. Sebab dia ada unsur-unsur yang macam agak, aku cakap double meaning yang lucah tu, ianya tak sesuai untuk budak-budak lah. Dan kau budak-budak je lah, untuk orang dewasa pun aku rasa macam dah tak sesuai. That's kind of joke. Kemudian aku nak highlight satu benda yang mana ianya melibatkan scene Saiful Apek. Okay, ada satu scene tu dia Saiful Apek muncul and then dia buat something yang lawak lah. And then okay, first dia buat tu aku macam okay, aku tergelak. Dia meniru satu gerakan dekat TikTok apa kan, it's okay. Tapi dia buat terlalu banyak tau. Dia buat sekali pertama, okay aku gelak. Tapi
Selepas tu dia buat lagi. Aku rasa dalam durasi yang berapa minit tu dia buat 3-4 kali. Aku macam oh my god, and then dekat ujung dia buat lagi that kind of punya punchline. Aku macam oh, aku dah tak boleh terima dah. Aku tak tahu, maybe cerita ni dia terlalu kering dengan idea-idea komedi yang dia nak paparkan. Sebab aku rasa macam komedi yang dipaparkan adalah jenaka yang hampa pada aku lah. Okey, aku mohon maaf ada sedikit masalah teknikal tadi. Gairah punya cerita kan, aku tak perasan mic aku jatuh. So aku pasang balik ni. Maaf lah kalau sebelum ni tadi aku cakap maybe suara slow sikit lah, tapi aku try adjust tau supaya still boleh kedengaran kan. Okay, ni aku dah pakai yang balik. Okey, aku harap clear aku punya suara. Alright, okey, kita balik kepada cerita Rumah Madu Kebantu ni kan. Okey, macam aku cakap, genre dia adalah genre komedi seram. Sebab nama dia pun Rumah Madu Berhantu kan. Okey, komedi dia dah fail dah. Okey, part seram dia. Okey, part seram dia ni aku tak tahulah apa yang seram. Okey, dia maybe dia at the end of the movie kau boleh tahu dia ada plot twist sikit lah. Tapi aku tak tahulah aku boleh panggil tu plot twist. Twist dia sikit je, twist yang macam aku boleh jangka dah. Aku ada tengok ada penonton yang pergi tayangan gala kan, dia orang cakap ending ada plot twist yang macam wow, tak sangka je kan. Aku jawab, serius lah kau tak sangka. Aku tengok cerita ni, aku boleh agak ke ujung ni dan aku ada terfikir plot twist yang lebih power dalam kepala aku, tapi dia tak buat benda filem ni. So aku rasa macam oh my god, that kind of twist yang dia tunjuk dekat filem macam tu je. Dan ada satu benda yang aku sangat tak suka dalam cerita ni adalah dia cuba untuk menyeramkan para penonton dengan buat jump scare yang jump scare kosong, jump scare yang tak ada faedah, yang tak ada isi tau. Macam dia tiba-tiba orang tu datang, jangan lupa tau nanti begini ni. Dekat jump scare tu dia bagilah suara muzik yang bom gitu, terkejut lah. Memang macam terkejut, tapi macam itu je. Aku macam terkejut sebab muzik kuat, sebab tapi tak, jump scare bukan jump scare takut tau, jump scare isi kosong, jump scare bodoh aku panggil. Macam geramnya aku tengok cerita ni, dan benda tu bukannya sikit, banyak kali di dalam cerita ni. So adalah ujung tu je jump scare yang berkaitan dengan betul-betul jump scare hantu. Tu aku macam apa benda siap cerita ni. Komedi seram tapi tak seram, tak komedi. Okay, kita cool down balik lah. Aku rasa aku dah setakat ni je lah aku gebang pasal cerita ni. Aku dah tak tahu dah apa nak cakap apa lagi. Nanti aku takut cakap lebih-lebih, nanti aku tercakap yang lebih buruk pula kan. Tapi itulah hakikatnya cerita Rumah Madu Berhantu ni kan. Dia punya drama ni, bukan drama, filem ni, cerita ni arahan Profesor Razak Muhyiddin. Entahlah, aku rasa macam dia dah hilang sentuhan tau. Dulu jelah kita boleh tengok macam Anak Tanjung, Anak Mami, cerita-cerita yang siapa-siapa jadi hero dulu kan. Boleh, aku rasa masa zaman tu aku boleh ketawa, boleh gelak. Tengok sekarang pun aku masih boleh gelak. Even ada satu-satu aku rasa macam dah tak lawak pun. Dulu aku rasa lawak lah. Tapi bila dia buat filem baru ni macam Rumah Madu Berhantu ni, aku rasa sangat tak lawak. Dan bukan setakat tak lawak, dia annoying. Dan aku agak terkejut jugalah bila aku tengok dia punya para barisan produksi di belakang cerita Rumah Madu Berhantu ni. Aku nampak dia punya, aku tak tahu mana satu dia punya production house, tapi aku ada nampak Multimedia Entertainment, kemudian aku ada nampak Six Fun, aku ada nampak wakil pengedar dia JSC dan juga Astro kot. Aku rasa macam wow, nama-nama besar tau. Macam Multimedia Entertainment ni adalah syarikat yang terlibat dalam penerbitan Pascal juga sebelum ni. And then Multimedia Entertainment, Six Fun, JSC dan juga Astro ni sama juga yang akan terlibat dalam cerita Air Force yang mana akan ditayangkan tahun depan kot. Tapi itulah, aku dah mulai cuak pula nak tengok cerita Air Force tu. Aku dah tak nak letak expectation tinggi lah, sebab yalah, dia punya nama barisan ni sama tau. Aku takut barisan produksi ni dia punya trademark buat cerita yang ringan-ringan, yang bodoh-bodoh macam gini je lagi. So aku dah rasa macam agak takut bila aku tengok senarai nama produksi di belakang tabir ni. Dan aku ada perasan juga cerita Biko kot, aku nampak dia baru lancarkan trailer, maybe dia akan ditayangkan tahun depan. Nampak macam bawa isu yang agak berat sikit, tapi itulah, takut lah. Takut nak tengok lagi. Aku dah tak nak expectation lah. Sebab bila dia tayangkan cerita Rumah Madu Berhantu ni, aku dah rasa macam cuak. Tapi tak tahulah, maybe sebab skrip salah ke apa ke. Tapi itulah, aku rasa macam mana dia orang boleh
masa pitching script ni kan, pitching idea cerita ni, macam mana dia orang pilih-pilih ya this kind of storyline, this kind of idea, concept idea kan. Benda klise kot. Benda boleh buat drama. Bukan boleh buat drama, drama dah buat banyak kali, dah berlambak. Tak tahu macam dia boleh buat filem with this kind of story concept. So, itulah. Aku dah malas nak cakap apa lagi. Setakat ini je aku punya gebang. Dan sebelum aku akhiri video aku ini, aku ingin memohon maaf sekiranya aku ada tersilap kata, terkasar bahasa, tersakit hati, tersalah fakta dalam sepanjang video ini. Dan semoga kita berjumpa lagi di lain video, insya-Allah. Assalamualaikum.